Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Apa khabar semua? Jom pasak sejarah bersama dengan cikgu. Dan pada sesi kali ini, cikgu akan sentuh mengenai bab 4 tingkatan 2 iaitu agama, kepercayaan dan keunikan warisan masyarakat kerajaan alam Melayu. Dan fokus kita pada sesi kali ini ialah tentang 4.2 iaitu keunikan warisan masyarakat kerajaan alam Melayu. Jadi bila kita sebut mengenai keunikan warisan masyarakat ni, kita boleh lihatlah di mana keunikan warisan ni bermaksud legasi kebijaksanaan dan keunggulan yang ditinggalkan oleh pemerintah terdahulu untuk diwarisi oleh generasi berikutnya. Di sini dapat dilihatlah di mana kerajaan alam Melayu ni memiliki keunikan warisannya yang tersendiri iaitu dari aspek sistem pemerintahan beraja, kebijaksanaan pemerintah, perkembangan kegiatan ekonomi, perkembangan sosio-budaya dan amalan beragama. Okey, inilah yang akan kita telusuri ataupun kita akan belajarlah dengan lebih lanjut dan secara tak langsung bila kita lihat kepada keunikan warisan ni akan menjadikan tamadun Melayu ni gemilang setaraflah dengan tamadun-tamadun dunia yang lain. Jadi tanpa membuang masa lagi, jom bersama dengan cikgu. Mula-mula kita lihat dahulu dalam sistem pemerintahan beraja. Sistem pemerintahan kerajaan alam Melayu ni berasaskan kepada sistem beraja. Jadi ini adalah keunikannya di mana di sini kita boleh lihatlah di mana pemerintah ni telah mengasimilasikan pengaruh agama dalam pentadbiran. Asimilasi ialah penyerapan budaya-budaya yang berbeza hingga menjadi satu. Itu kita kata asimilasi. Sebab tu kita kata di sini pemerintah telah mengasimilasikan pengaruh agama di dalam pentadbiran. Maksudnya agama ni telah disatukan di dalam pentadbiran. Malah, raja ni dianggap sebagai tonggak utama kerajaan dan kedudukannya telah diperkukuh dengan pemerintahan yang dibantu oleh pembesar dan memperoleh ketaatan daripada rakyat. Ini cara bagaimana raja mengukuhkan kedudukannya dan dalam sistem pemerintahan beraja ni kita lihat kepada 3 aspek ni lah iaitu yang pertama pemilihan raja, yang kedua kedudukan raja dan yang ketiga gelaran pemerintah. Kita pergi yang pertama dahulu iaitu pemilihan raja. Pemilihan raja ni adalah berasaskan keturunan dan pembesar yang akan mengesahkannya. Dan keturunan raja ni dianggap suci dan berdaulat, malah raja ni dipilih daripada golongan tentera. Ini dapat dilihatlah dalam kerajaan Funan dan juga kerajaan Champa. Malah ada juga wanita keturunan diraja boleh dilantik sebagai pemerintah. Ini kita boleh rujuk kepada kerajaan Majapahit. Itulah dalam pemilihan raja, bagaimana pemilihan raja dilakukan. Yang kedua pula adalah kedudukan raja. Dalam pengaruh Hindu dan Buddha, raja ni dianggap sebagai titisan dewa dan mesti dihormati. Titisan dewa ni bermaksud penjermaan. Di sini kita lihatlah di mana raja ni adalah jermaan daripada dewa. Ketika kerajaan alam Melayu menerima pengaruh Islam, mereka menggunakan konsep khalifah. Di alam Melayu ni, raja sentiasa ditaati. Malah, mengingkari raja dianggap mengingkari Tuhan dan dianggap derhaka. Yang ketiganya pula ialah gelaran pemerintah. Gelaran pemerintah ni kita lihatlah di mana semasa pengaruh Hindu dan Buddha, gelaran pemerintahnya mereka memakai gelaran raja dan maharaja. Ini waktu pengaruh Hindu dan Buddha. So dipakai apa? Raja dan maharaja. Dan bila Islam datang, gelaran sultan mula digunakan oleh pemerintah. Dan gelaran juga turut menggambarkan kebesaran kuasa. Ini dapat dilihatlah contoh macam dia ada gelaran raja di gunung dan juga maharaja di pulau. Dan gelaran juga diberi mengikut identiti dan keunikan kerajaan mereka. Contoh di sini kita lihatlah di mana Raja Funan, Champa, Angkor dan juga Sriwijaya telah menggunakan gelaran Sanskrit iaitu Varman.
Kemudian yang keduanya kita lihat kebijaksanaan pemerintah. Kebijaksanaan pemerintah ni kita boleh lihat pada dua lah, iaitu yang pertamanya memilih dan membangunkan pusat pemerintahan, dan yang keduanya ialah menjalinkan hubungan diplomatik. So kita pergi dulu yang pertama, iaitu memilih dan membangunkan pusat pemerintahan. Di sini menunjukkan kebijaksanaan pemerintah lah, di mana pemerintah telah memilih lokasi yang strategik sebagai pusat pemerintahan, pertempatannya dan juga pelabuhan. Dan lokasi ni biasanya berada di kawasan pesisiran pantai ataupun lembah pantai. Malah pemerintah juga bijak menggunakan alam sekitar. Ini dapat dilihat apabila pemerintah ni bijak dalam memperkembangkan kegiatan pertanian di kawasan yang subur. Kawasan yang subur ni merujuk kepada kawasan lembah sungai. Contoh kerajaan dalam kegiatan pertanian ni ialah Kerajaan Angkor dan juga Kerajaan Majapahit. Selain daripada tu, sungai juga telah dijadikan sebagai laluan pengangkutan utama. Selain daripada tu, pemerintah juga bijak dalam memilih tempat yang menjadi laluan antarabangsa. Ini kita lihatlah di mana menjadi laluan antarabangsa antara timur dan juga barat. Contoh pelabuhan yang menjadi laluan antarabangsa ni kita boleh lihatlah kepada Pelabuhan Okyo dan juga Pelabuhan Palembang. Pelabuhan Okyo ni untuk Kerajaan Funan dan Pelabuhan Palembang ni untuk Kerajaan Sriwijaya. Malah pemerintah juga bijak mengambil kira petunjuk arah yang mana ia telah memudahkan pedagang singgah di pelabuhan seperti bukit, gunung dan juga teluk. Contoh kalau kita rujuk kepada gunung ni, kita boleh rujuk kepada Gunung Jerai. Di mana Gunung Jerai ni telah menjadi mercu tanda bagi Kedah. Manakala bukit dan teluk ni telah membantu dalam aspek pertahanan. So kita lihat pula yang kedua, iaitu menjalinkan hubungan diplomatik. Hubungan diplomatik ni penting untuk menjamin kemakmuran kerajaan. Jadi kebijaksanaan pemerintah yang kita dapat lihat di sini ialah pemerintah telah menjalinkan hubungan persahabatan. Ini dapat dilihatlah di mana Kerajaan Sriwijaya dan Majapahit telah menjalinkan hubungan dengan China. Malah dengan kebijaksanaan pemerintah juga, pemerintah Alam Melayu ni telah mendapat bantuan ketenteraan ataupun senjata. Contohnya, Maharaja Chola telah menghantar bantuan tentera ke Sriwijaya. Dan yang ketiganya ialah melalui perkahwinan. Perkahwinan ni jelas dilihat di mana berlakunya perkahwinan Raden Wijaya yang merupakan pemerintah Majapahit dengan puteri Kerajaan Singasari. Itu cara kebijaksanaan pemerintah dalam menjalinkan hubungan diplomatik, di mana dengan adanya hubungan diplomatik ni akan dapat menjalinkan hubungan persahabatan, akan dapat bantuan ketenteraan ataupun senjata dan juga melalui perkahwinan. Dan kepentingan hubungan diplomatik ni. Kenapa hubungan diplomatik ni penting? Yang pertamanya adalah untuk memelihara kedaulatan kerajaan. Yang keduanya, ia akan mendapatkan perlindungan. Di sini kita dapat lihatlah di mana keselamatan kerajaan ni akan menjadi lebih terjamin. Dan yang ketiganya, pentingnya hubungan diplomatik ni adalah untuk meluaskan jaringan perdagangan. Dan yang akhir sekali, yang keempat ialah untuk memperkukuhkan agama dan juga budaya. Ini kepentingan hubungan diplomatik, iaitu cikgu ulang sekali lagi, untuk kedaulatan, untuk mendapatkan perlindungan, untuk perdagangan, untuk mengembangkan perdagangan, dan yang akhir sekali adalah untuk memperkukuhkan agama dan budaya. Kemudian kita lihat pula dalam kegiatan ekonomi. Kegiatan ekonomi ni kita akan lihatlah di mana masyarakat Kerajaan Alam Melayu ni bergantung kepada lokasi penempatan mereka, dan penempatan mereka ni berkembanglah di sepanjang lembah sungai mahupun pesisiran pantai.
Jadi inilah yang nanti akan mencorakkan kegiatan ekonomi masyarakat kerajaan Alam Melayu. Kita lihat kepada kegiatan ekonomi ni, yang pertamanya ialah memanfaatkan kesuburan tanah. Masyarakat kerajaan Alam Melayu ni telah memanfaatkan kesuburan tanah ni untuk menjalankan kegiatan pertanian. Malah antara tapak-tapak pertanian yang penting ialah di lembah Sungai Mekong, di Sungai Musi, di Sungai Bengawan Solo dan juga Sungai Berantas. Ini antara yang dan tapak-tapak ini antaralah tapak-tapak pertanian yang penting yang berada di dalam kerajaan Alam Melayu. Dan tapak pertanian ni diwarisi dari zaman ke zaman. Sebab apa? Sebab ini adalah kawasan lembah yang mempunyai sumber perairan yang baik untuk aktiviti ataupun untuk kegiatan pertanian. Jadi yang keduanya kita lihat pula mencipta sistem pengairan. Masyarakat kerajaan Alam Melayu ni memiliki kemahiran mencipta sistem pengairan seperti barir dan sistem saliran. Supaya dengan adanya sistem pengairan ni akan membolehkan bekalan air mencukupi di kawasan pertanian. Antara tanaman utama masyarakat kerajaan Alam Melayu ni ialah padi, rempah dan juga tanaman sampingan yang diusahakan sepanjang tahun. Jadi keunikan kemahiran inilah yang menjadi warisan yang penting kepada perkembangan ekonomi tamadun Melayu. Jadi kita lihat pula yang ketiga iaitu pemerintah dan masyarakat kerajaan Alam Melayu telah mendirikan pelabuhan. Di sini kita dapat lihatlah di mana pelabuhan ni telah didirikan di lokasi yang strategik dan ia juga mudah dikunjungi oleh pedagang dari timur dan juga barat. Di Alam Melayu ni ada 3 bentuk pelabuhan. Yang pertamanya ialah pelabuhan pembekal, yang keduanya ialah pelabuhan kerajaan dan yang ketiganya ialah pelabuhan interport. Okey, apa beza antara ketiga-tiga kerajaan ni? Kalau pelabuhan pembekal ni ialah pelabuhan persinggahan untuk membekalkan bahan dagangan dan bahan makanan kepada pedagang. Itu kita kata pelabuhan pembekal. Dia adalah pelabuhan persinggahan untuk membekalkan barang dagangan. Manakala pelabuhan kerajaan ni pula ialah pelabuhan pembekal, macam pelabuhan pembekal yang sebelum ni lah. Pelabuhan pembekal, tapi pelabuhan pembekal ni yang berkembang dan akhirnya nanti wujudnya pusat pentadbiran ataupun kerajaan di pelabuhan tersebut. Bila wujudnya sistem pentadbiran ataupun kerajaan di pelabuhan pembekal ni, maka pelabuhan ni dah tukar status kepada pelabuhan kerajaan. Senang nak ingat, pelabuhan kerajaan ni ialah pelabuhan tu dah pun ada pusat pentadbiran dan kerajaan. Bila dia dah ada kerajaan, jadi kita kenali dia sebagai pelabuhan kerajaan. Yang tadi ni hanya persinggahan je. Pelabuhan pembekal ni persinggahan untuk membekalkan barang dagangan. Pelabuhan kerajaan ni dah ada pun kerajaan di pelabuhan tersebut. Itu beza antara pelabuhan pembekal dan juga pelabuhan kerajaan. Jom kita tengok pula yang ketiga iaitu pelabuhan interport. Apa beza pula pelabuhan interport dengan dua pelabuhan sebelum ni? Pelabuhan interport ni merupakan pusat pengumpul, pengendali dan pengedar barang dagangan daripada pedagang serantau dan juga antarabangsa. Jadi pelabuhan interport ni biasanya menjadi tumpuan pedagang-pedagang, sama ada pedagang serantau maupun pedagang antarabangsa daripada China, daripada India, daripada Arab dan sebagainya. Jadi sini dapat dilihatlah di mana kegiatan perdagangan ni telah membolehkan berlakunya interaksi antara kerajaan serantau dengan kerajaan antarabangsa. Jadi masyarakat Alam Melayu ni juga telah memiliki kemahiran yang tinggi dalam ilmu pelayaran, dalam selok-belok tentang laut dan juga sungai, dan juga boleh menyelam dalam tempoh yang lama. Itu keunikanlah kegiatan pertanian dan juga kegiatan perdagangan
perkembangan yang merupakan warisan yang diteruskan oleh kerajaan-kerajaan Melayu seterusnya. Jadi, kita selesai untuk kegiatan ekonomi, kita lihat pula kepada perkembangan sosio-budaya. Jika kita bercerita mengenai perkembangan sosio-budaya, kita akan lihatlah di mana perkembangan ini berlaku di dalam sistem tulisan dan bahasa, kemudian yang keduanya persuratan dan yang ketiganya dalam seni bina. So kita pergi dulu yang pertama iaitu dalam sistem tulisan dan bahasa. Masyarakat kerajaan alam Melayu telah mengadaptasi pengaruh luar untuk memperkembangkan sistem tulisan dan juga bahasa mereka. Di sini dapat dilihatlah apabila tulisan Pallava dan Kawi yang berasal daripada India telah digunakan dengan meluas sebagai tulisan bahasa tempatan dan juga mereka juga menggunakan bahasa Sanskrit. Dan selepas Islam datang pula, kita dapat lihatlah di mana huruf-huruf Arab ni telah disesuaikan hingga terbentuknya tulisan Jawi yang kita guna pakai hingga hari ini. Okey, itu tentang sistem tulisan dan juga bahasa. Yang keduanya adalah persuratan. Persuratan ni dapat dilihat di mana masyarakat kerajaan alam Melayu ni telah mempamerkan keintelektualan melalui kegiatan persuratan. Pada peringkat awalnya, persuratan ni dia berkembang dalam bentuk batu bersurat. Kemudiannya berkembang dan lahirlah karya-karya dalam bentuk manuskrip. Jadi itu keunikan yang diwarisi dan diteruskan oleh kerajaan alam Melayu. Dan akhir sekali yang ketiga ialah dalam seni bina. Ini kita lihatlah di dalam kemahiran dalam seni bina itu sendiri. Di mana seni bina yang dihasilkan ni telah memudahkan kehidupan. Contohnya kita boleh lihatlah dalam perkembangan kegiatan pertanian, dalam pelayaran, dalam perdagangan dan juga dalam keagamaan. Malah kehidupan di pesisir pantai dan lembah sungai ni telah melahirkan petukang-petukang kapal yang handal di kalangan masyarakat dalam kerajaan alam Melayu ni. Kemudiannya kita pergi pula kepada amalan beragama. Sebelum ni kita dah belajar tentang agama dan kepercayaan. Di mana agama ni memang memainkan peranan yang pentinglah dalam membina corak kehidupan dan memperkayakan kebudayaan tempatan. Ini sebenarnya dapat dibuktikan melalui amalan beragama. Okey, untuk amalan beragama ni yang pertamanya kita lihat dalam sifat terbuka. Masyarakat kerajaan alam Melayu telah mengamalkan sifat terbuka dalam amalan beragama. Ini kita dapat lihat di mana pada peringkat awal, kepercayaan awal seperti animisme dan juga dinamisme telah disesuaikan dengan penyebaran agama Hindu dan juga Buddha. Kemudian Islam pula datang. Jadi Islam pula dapat disebarkan dengan aman disebabkan apa? Masyarakat tempatan tu bersifat secara terbuka dalam menerima agama-agama ni. Dan hasilnya di sini kita dapat lihat di mana masyarakat alam Melayu ni telah menganut pelbagai agama. Yang keduanya ialah sifat toleransi. Sifat toleransi ni merupakan keunikan dalam amalan beragama masyarakat kerajaan alam Melayu. Ini jelaslah dapat dilihat apabila penganut agama Hindu telah membina Candi Prambanan dan Candi Prambanan ni telah dibina berdekatan dengan Candi Borobudur. Candi Borobudur ni adalah untuk agama Buddha. Ini berlaku di tengah Jawa. Contohnya dapat dilihat apabila penganut agama Hindu telah membina Candi Prambanan yang berdekatan dengan Candi Borobudur yang beragama Buddha di Jawa Tengah. Jadi secara tak langsung di situ kita boleh lihat adanya sifat toleransi di dalam masyarakat ataupun dalam penganut antara penganut Hindu dan juga penganut Buddha sebab dia bina berdekatan sahaja. Dan yang ketiganya ialah simbol penyatuan. Ini dapat dilihat apabila agama ni menjadi simbol penyatuan antara raja dan juga rakyat.
Malah, raja ni memerlukan golongan agama untuk mengukuhkan kedudukannya. Contoh di sini kita boleh lihat peranan yang dimainkan oleh golongan Brahmin. Di mana golongan Brahmin ni dia mempunyai peranan yang sangat besarlah, terutamanya semasa pertabalan raja. Jadi kita boleh lihat di mana agama ni menjadi apa? Simbol penyatuan antara raja dan juga rakyat. Okey, yang keempatnya ialah golongan agama diberi status istimewa. Ini di mana golongan agama ni telah dilantik sebagai pentadbir dan juga penasihat pemerintah. Contoh di sini kita lihatlah di mana golongan agama ni telah diberikan status yang istimewa dan dilantik sebagai pentadbir dan penasihat pemerintah dalam kerajaan Funan, kerajaan Sriwijaya dan juga kerajaan Angkor. Warisan inilah yang kemudian yang diteruskan oleh kerajaan seterusnya. Yang kelimanya ialah candi besar telah dibina sebagai lambang keagungan dan dikagumi hingga ke hari ini. Jadi antara candi besar yang dibina ni termasuklah Candi Borobudur, kemudian kita ada Angkor Wat dan kita ada Candi Prambanan serta Candi Muara Jambi. Dan kita lihat sedikitlah peranan candi ni. Apa peranan candi ni ataupun fungsi candi? Peranan candi yang pertama ialah candi ni merupakan pusat ibadat. Yang keduanya, candi merupakan tempat pemujaan roh nenek moyang. Dan yang ketiga ialah candi ni merupakan pusat perhimpunan para pendeta. Itu mengenai candi besar yang dibina sebagai lambang keagungan sesebuah kerajaan alam Melayu pada waktu dahulu dan diwarisi hinggalah ke hari ini. Dan yang terakhir sekali ialah pembinaan masjid. Selepas kedatangan Islam, maka masjid pun mula dibina dan fungsi ataupun peranan masjid ialah sebagai pusat ibadat, yang keduanya sebagai pusat pendidikan dan yang ketiganya sebagai pusat kebajikan. Inilah yang merupakan fungsi ataupun peranan masjid yang dibina ni. Dan keunikan dalam sistem pendidikan Islam juga dapat dilihat melalui institusi pondok dan juga madrasah. Dan ini merupakan warisan yang telah diwarisi hingga ke hari ini. Jadi itu dalam amalan beragama, iaitu dalam amalan beragama cikgu ulang balik. Dalam amalan beragama ni iaitu adanya sifat keterbukaan, kemudian yang keduanya sifat toleransi dan yang ketiganya merupakan simbol penyatuan antara raja dan rakyat. Yang keempatnya, golongan agama telah diberi status istimewa di dalam pentadbiran ataupun oleh pemerintah. Dan yang kelima, candi besar telah dibinalah sebagai lambang keagungan sesebuah kerajaan. Dan akhir sekali adalah pembinaan masjid selepas kedatangan Islam. Jadi umumnya apa yang kita belajar pada hari ini adalah mengenai keunikan warisan masyarakat kerajaan alam Melayu. Dan kita dah sentuh pun mengenai sistem pemerintahan beraja. Kemudian kita lihat pula kepada kebijaksanaan pemerintah dan kemudiannya kita lihat kepada perkembangan kegiatan ekonomi. Seterusnya kita lihat juga tentang perkembangan sosio-budaya dan akhir sekali kita lihatlah tentang amalan beragama. Jadi cikgu harap apa yang cikgu kongsikan bersama kamu pada hari ini kamu dapat manfaatkan sebaik mungkin dan semoga usaha kita diberkati dan kejayaan milik kita semua. Jadi cikgu berhenti dahulu di sini. Berjumpa lagi dengan cikgu dalam video yang berikutnya. So, sekian. Terima kasih. Bye.